نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Alright, so seram extra. Last week aku ada cerita pasal seorang rakan aku yang pernah sesat dekat Gunung Putih, Bukit Putih kan, dekat area situ. And aku ada ajak dia untuk datang ke sini untuk bertemu ramah apa semua, tapi dia malu. Dia kata dia malu. Lepas tu dia ngejek aku dia kata, "Alah, video kau pun tak sampai 100k nak ajak aku cerita." Aku rasa macam ini keperitan yang aku kena lalui. Patut disesat dia lama sikit dalam tu. Okay, so guys, kalau korang nak bantu aku, dia kata dia nak video dia tu 100k dulu, baru dia nak datang. Kalau tidak, dia tak nak bagi. Sekarang 70 lebih. Possible lah kalau next month kita panggil kan. Okay, alright, so kita nak cerita pasal seram extra hari ni, tentang pengalaman seseorang juga. But benda ni berkaitan tentang, kau pernah dengar tak bila orang cakap waktu maghrib jangan main dekat luar, balik, sebab itu waktu dia keluar. So kita akan cerita pasal tu. Jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification guys. Kita lain intro macam biasa. Let's roll it. Okay, kalau nak cerita pasal, tadi macam aku mention lah kan, waktu maghrib. Benda ni agak general tau. Bila kita dengar pasal cerita-cerita hantu, mostly orang akan cakap waktu maghrib, orang akan sebut pasal tengah malam. Kenapa setiap kali pukul 12 tengah malam dia akan menjadikan satu momen tu adalah momen yang sangat kliwon? Dah pukul 12 ni, time ni lah hantu berkeliaran. Dah azan maghrib ni, balik, jangan macam ni. Waktu senja kan, masa matahari nak terbenam, biasanya kita dah disuntik dalam kepala otaknya tu untuk pulang lah. Ada yang kata juga benda ni sekadar psikologi, reverse psychology. Kita budak-budak and kita dah disuntik daripada kecil, and benda ni diturunkan secara zaman berzaman kan. Kecil-kecil dulu pukul 7 balik kan, tengah main bola dengar je azan, memang huru-hara semua balik kan. So kat sini aku nak bercerita tentang satu kisah di mana transisi waktu berubah daripada, aku boleh kata, alam ke alam. Okay, ada seorang pakcik ni, aku pernah bercakap dengan dia tentang isu ni, and dia ada satu cerita yang buatkan aku nak berkongsi dengan korang. Okay, nama pakcik ni Nick tau, Pakcik Nick. Okay, dia kata dia ni pernah masuk ke alam sana, di mana waktu tu dia berusia 14 ke 15 tahun lah macam tu. So maknanya benda ni dah dalam lebih kurang 25 tahun lepas, dia kata benda ni jadi. Dia ingat, dia pun macam kita juga, maksudnya masa maghrib kan. Masa maghrib waktu tu dia kata dia ni pulang lambat, sebab dia pergi mandi sungai dekat salah satu legging yang ada dekat kampung dia kata. So bila dah mandi sungai dah seronok sangat, dia tak perasan lah yang hari tu dah makin lama makin gelap. Okay, so nak jadikan cerita, bila dia tengok hari makin lama makin gelap, kawan dia ni ajak dia untuk balik pada waktu tu. Tapi dia ambil inisiatif macam, relax awal lagi, macam tu. So dia pun mandi. And ada satu ketika tu, dia kata kawan dia macam tiba-tiba, dia macam tiba-tiba rasa gunsing tau. Dia macam, dia macam, aku macam mana nak kata, dia macam gelisah, padahal tengah mandi sungai. Tapi dia macam, tak apalah, aku nak naik lah. Dia kata macam tu. Dia kata dia rasa tak best. So si pakcik ni dia pun pelik lah waktu tu. Biasa umur 14-15 ni kan, yalah, kita memang suka main, kita memang suka, orang kata tak tengok pun masa tu, limit masa tu. Okay, so dia kata waktu tu kawan-kawan dia semua dah naik, dan dia merupakan orang yang terakhir naik daripada sungai tersebut. Okay, sungai tu dia agak panjang juga tau, panjang dan luas juga. So dia kata daripada hujung sana nak ke darat tu, dia kena berenang jugalah. So dia kata waktu dia berenang tu, dia terdengar ada bunyi azan maghrib waktu tu berkumandang. So Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So dia pun berenang dan dia celup kepala dia dekat dalam
air tu. So waktu dia celup kepala dia dalam air tu, dia kata dia tiba-tiba tercium ada satu kelopak bunga dan beberapa helai daun rumput yang ada kat situ. So dia macam, ush, dia pun naik lah. And bila dia naik, dia tengok dia tengah dekat atas satu macam ni lah, bukan semak lah, dia satu padang yang ada bunga. And dia macam ni, kau tahu tak? Dia kata badan dia macam tu. Dia macam dia jadi blank waktu tu. Padahal dia celup tadi air, tapi dia blank, dia kata waktu tu. Aku kat mana ni kan? And sekali lagi waktu tu dia terdengar bunyi azan maghrib berkumandang. Ini azan yang kedua. Padahal dia dah dengar dah sebelum ni Allahu Akbar tadi. Tapi on this time dia dengar sekali lagi Allahu Akbar tu. So dia kata dah 2 kali ke azan start? Tapi apa yang pelik pada waktu tu, seingat dia, kawasan yang dia sampai ni sekarang memang totally luas, padang semata. And ada bang kata beberapa lereng bukit lah yang ada kat situ. Maksudnya tempat tu sama. Tempat yang dia pergi mandi tu sama. Cuma sungai tu je yang lain. Sungai tu tadi air, sekarang dia jadi rumput. And keadaan pada waktu tu dia macam baru nak pagi, dia kata macam tu. So dia jadi pelik, dia jadi takut, dia jadi panik. So waktu tu dia rasa macam dia kena cari sungai tu. So dia kata dia jalan je lah. Dia jalan je dekat tempat padang luas tu. And dia menjerit-jerit nama kawan-kawan dia yang lain. Dia jerit lah, Syam, Harim, kau ni, Kuya ni, macam tu. Dia jerit-jerit nama-nama. Tapi tak ada siapa-siapa pun yang ada dekat area situ pada waktu tu. And dia try lagi cari sungai tu. Sebab dia rasa waktu tu mungkin dia dah terjatuh ke, dia terkena hanyut ke dan sebagainya. Dia masih lagi mencari sungai tersebut, guys. So dia kata masa dia tengah mencari sungai-sungai tu yang ada, dia sampai dekat satu kawasan pegunungan. Bukan pegunungan lah, macam bukit tau. And dia ternampak sungai yang dia mandi tadi tu. So dia dah happy lah. So macam, aku dah jumpa dah jalan aku ni. Okay, Alhamdulillah dah boleh balik. So dia pun turun ke bawah untuk cari kawan-kawan dia yang ada dekat situ. Okay, dia pun turun dekat sungai tu, guys. Dia pun masuk ke badan dia. And dia kata waktu tu badan dia dah masuk sampai ke atas pusat. Air tu, paras air tu dah sampai ke atas pusat. So dia pun teruskan berjalan. Apa yang peliknya, dia kata masa dia masuk ke dalam air tu, dekat pada pusat tu, dia terus berjalan ke depan tau. So biasanya sungai makin lama, makin depan, dia makin dalam. Di depan. Tapi dia kata jauh juga dia berjalan, guys, benda tu masih ada kat situ. Maknanya sungai tu memang di tahap situ. And then dia macam, dia dah penat jalan ni. So dia pun pergi kat tepi tu, dia pun duduk dekat batu. And then dia tengok dekat air, dalam air tu. Kau tahu tak apa, guys? Dekat dalam air tu, dia nampak langit dekat reflection air tu gelap. Tapi yang dia tengok atas ni terang. Aku pun tak boleh brain. Kalau kau cakap dengan aku tak boleh brain cerita dia. Aku pun tak boleh brain. Biasa dia cerita kat aku macam, macam mana tu? Dia tengok kat dalam ni gelap, dia tengok kat atas ni terang. Lepas tu aku tanya dia, Pasal buat apa? Aku pun nyelam dalam air tu. Aku orang kata tenggelamkan diri aku. And bila aku tenggelam aku mencari-cari kat dalam tu. Yelah, dalam air kan macam nampak tak nampak kan. Tapi apa yang aku nampak dekat dalam tu, bertempat dia memang sangat-sangat gelap masa aku tundukkan kepala aku kat dalam air tu. And biasa aku tengah cari jalan nak keluar daripada air tu, dia nampak macam satu, orang kata apa, sungai yang cetek. Yelah, paras pusat, tinggi mana je. Tapi bila dia celup, dia nak naik balik macam jauh. Kau faham tak? Dia macam dah sampai tahap yang betul dalam lah. Dia nak naik atas tak jumpa. Naik atas dah tak jumpa. Dia kata waktu tu dia macam dah berserah lah, dia kata. Memang kalau kata meninggal lah cerita dia. Sampailah dia cuba nak naik. And then dia dapat naik ke atas, guys. Tapi kali ni masa dia naik ke atas, dia ternampak dekat tepi lereng bukit tu ada seorang orang tua tengah berdiri kat situ, pandang dia. Dia macam, tapi dia dah penat tau. Dia kata waktu tu dia dah penat sebab dia dah berenang kat dalam tu macam dah lama, nak cuba paksa dan sebagainya. Dia tengok pakcik orang tua berdiri kat situ. Dia kata pakai jubah warna hitam and dia ada selempang warna hijau. Dia tanya pakcik tu, "Pakcik, saya ni nak balik pakcik. Saya dah sesat. Boleh tak pakcik tolong saya balik?" Lepas tu pakcik tu buat tak tahu je. Tapi pakcik tu dia kata berjalan je ke bawah and then pergi kat belakang macam bukit tu lah, macam aku cakap tadi. So dia pun follow, guys. Follow pakcik tu daripada situ. And sekali lagi dia rasa pelik sebab air yang dia follow tu tadi paras pusat betul. Tapi kali ni dah bawah lutut.
tempat yang dia menyelam sama tadi tu dah bawah lutut. So dia macam air ni makin lama makin cetek. Tapi bila aku selam tadi tak jumpa atas. So, tapi dia tak fikir banyak, dia jalan dia ikut pakcik tu sampai dah dekat depan tu guys. Dia kata dia ternampak ada pokok tau. Ada pokok yang macam ni. Pokok tak tahulah pokok apa. Dia pokok tu macam ni and pokok tu macam ni. And dia nampak pakcik tu jalan. Dia nampak pakcik tu jalan melintasi pokok tu. So dia pun keluar daripada air tu and kejar lah pakcik tu. And bila dia jalan dia pergi ke arah pakcik tu, dia kata dekat tepi pokok tu ada satu macam tali tau. Dia macam tali panjang. And then dekat ujung tali tu ada kalimah Allah. Kau faham tak? Maksudnya tali tu macam ni tapi dia ada kalimah Allah. So dia pun macam Allahu Akbar. And bila dia sebut je perkataan tu guys, dia kata waktu tu dia rasa belakang badan dia ni kena tarik. And then dia rasa macam nak melawan lah benda tu kan. Dia cuba capai lah apa yang ada dekat tepi tu. And then dia cuba tapi tak dapat guys. Dia rasa macam dia kena tarik sampai ke bawah air tu. And then waktu tu dia terasa ada orang pegang belakang dia. And then angkat dia keluar. And bila tarik dia naik atas, dia rasa macam dia macam tersedar daripada something. And apa yang dia tersedar waktu tu, dia sedang diangkat oleh seseorang daripada kawasan sungai yang ada. So maknanya muka dia kat bawah, bila tarik atas dia rasa macam tu. Dia macam bau lemas lah senang cerita. And waktu tu baru dia nampak dekat area tempat dia tu, dia kata dalam keadaan lemah apa semua, dia nampak area kawasan tu. And then dia nampak waktu tu langit tu gelap. And then dia nampak kawan-kawan dia. And then dia pun pengsan waktu tu. Dia pengsan, dia kata 2 hari lebih juga dia tak bangun. And benda ni dia cerita kat mak ayah dia semua. And dia tak tahulah. Bila dia cerita macam ni, macam akulah, kalau tak tahulah korang kan, macam aku rasa pakcik ni lebih kepada nak ajak aku menyembang. Tapi aku nak ceritakan korang lah, aku nak menyembang dengan korang jugalah. Is it betul ke? Mungkin korang pun ada yang mungkin lebih pakar, lebih tahu, yang pernah masuk ke, yang berkawan kat dengan orang sana ke, kan? So aku tak boleh katalah apa yang dia cerita ni betul. Tapi itulah pengalaman yang dia kongsi pada kita. Kadang-kadang kita tak payah cakap pun apa yang dia lalu tu betul ke tidak. Sekadar dengar untuk jadikan pengalaman. Why not? Kan? So itu dia guys, cerita yang pertama. Kita nak move out ke cerita yang kedua. Untuk cerita pertama tu macam aku cakap tadi lah, it's beyond our imagination. Tapi sebenarnya benda tu tak mustahil untuk jadi. Alright, so untuk cerita yang kedua ni, kita nak cerita pasal seorang budak lelaki ni. Seorang budak lelaki ni, dia kata dia pernah bukan melalui lah, tapi dia ada satu tempat dekat kampung dia. Dia kata benda ni selalu jadi bualan. Contoh kan, kat kampung apa je benda-benda yang seram. Contoh hutan, busut, batu, pokok dan sebagainya lah. So maknanya kalau kau lalu situ, kau akan rasa macam merinding, kau rasa macam menyeramkan macam tu. So ini yang terjadi kepada seorang lelaki yang bernama Amin. Amin kata dulu bang kat kampung saya ni ada satu batu besar. Batu besar dekat area sana. Dan saya rasa orang kampung saya tahulah yang batu tu kononnya tempat bertinggiknya satu makhluk yang dia orang bagi upanya tu macam orang tua yang macam penunggu lah, senang cerita kan. Nak cakap orang tua ni susah sikit, macam penunggu lah senang cerita. So batu tu, and memang biasanya dia orang akan takut nak lalu situ during night lah. Biasanya malam dia orang akan cari jalan lain. Itu adalah jalan alternatif, sebenarnya jalan yang lebih dekat untuk kau keluar daripada kampung tu lah. Tapi disebabkan benda tu ada kat situ, and dah lama dah cap, dia kata daripada since atuk moyang aku benda ni dah ada, and orang pernah try nak alihkan tapi sampai sekarang masih lagi tak buat hasil. Okay, so nak cut it short, ada satu hari ni cap, aku baru balik pada bandar untuk pulang ke kampung lah. Biasalah kita budak-budak remaja kan, mana ada balik pukul 10, 9 ada tak kalau dah lepak tu. So nak jadikan cerita, waktu tu dah pukul 1 lebih macam tu. So aku pun masuk ke dalam kampung, and kita orang pun berpecah lah beberapa orang ni. And waktu tu seingat aku tak tahulah kenapa aku jadi, orang kata apa, tertarik nak jalan ke arah situ, disebabkan mungkin dah penat, and then maybe nak cepat sampai rumah lah. So macam aku cakap tadi, jalan yang ini dia adalah jalan yang lebih dekat. Okay,
Aku pun bawa motor sampai ke simpang tu, bagi signal, kecak. Masuk kat dalam kawasan yang aku cakap tadi tu. Okey, kawasan kat situ cap, dia boleh kata sunyi lah sebab tak ada orang berani nak lalu kan. So malam tu memang tak ada langsung cahaya lampu sangat and tak ada orang pun kat situ. Okey. Aku pun masuk ke jalan tersebut cap. Bila aku masuk ke jalan tersebut, kawasan dekat situ dia macam ada bunyi-bunyi yang kurang menyenangkan tau. Contoh macam bunyi burung hantu, bunyi burung, bunyi cengkerik dan sebagainya. Dia ada satu feel yang bila kita lalu ni kita rasa macam aduh apa benda pula ni. Macam tu lah kan. So aku pun masuk jalan tu cap. Aku pun masuk jalan tu. Steady ni ditemani dengan jalan lampu motor aku, and sampailah dekat kawasan batu yang aku cakap tu cap. Aku terdengar ada bunyi orang sedang berjalan dekat area situ. So aku bawa tak laju kan, bunyi bising motor, tapi aku dengar bunyi tapak kaki orang berjalan dekat sebelah aku. Dia macam so aku pun toleh lah tengok. Tak ada siapa kan. So aku pun tak tahulah. Aku pun jalan ni cap. And bila aku jalan ke depan tu cap, aku nampak ada sekumpulan pakcik-pakcik sedang berjalan menuju ke arah aku. So aku macam, uish, pakcik ni ranggi pukul 1 pagi jalan sini kan. Dah lah batu tu kat belakang tu. And then, yelah, dalam kawasan yang keadaan gelap macam tu kan, aku pun jalan ikut lampu motor je. So aku macam, pakcik ni ranggi gila kan. Adalah 5-6 orang jalan ke arah aku. So aku pun jalan, aku potong, aku macam, cik. So aku pun tak tahu. Aku jalan, aku melayan angin malam tu. Sampailah ke depan sikit cap. Sekali lagi cap, aku terperasan ada kumpulan pakcik dekat depan tu sedang berjalan ke arah aku. Aku cakap, what the hell? Ini pakcik tadi. So aku pun toleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Lepas tu pakcik tu berjalan lagi ke arah aku, and aku buat benda yang sama. Cik. Tapi waktu tu jantung aku dah macam laju gila tau. Cik, Azan. Stop je. Okay. Sampai situ tadi. Masa dia lalu dekat jantung. And then apa tadi? Lalu dekat tu, pakcik tu dah lalu 2 kali. And then jantung tu mendetak kan. Tak payah kat lah. Jadi kita sambung ya. Kejap je kan Azan kan. Dah maghrib ni. Apa nak buat? Ni habis ni last kan shoot hari ni. Tak habis kan? Cakap. Nombor 1, nombor 3 dia akan didenda makan. Ada budak tak balik lagi ke? Tadi kunci selak ke tak? Seram siap. Tengah azan lagi tu. Tengah azan lagi kan. Sama besok tak? Takut dah. So tak biasa. Itu first time pula kan. Ya, dah maghrib. Tak payah. Kat dulu. Dah kat belum? Tak kat tadi.